semua, nama saya Chan Joy. Hari ini saya nak membentangkan tentang cerita. Jom kita mula. Pengenalan. Penceritaan ini merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang berkesan dalam membantu perkembangan bahasa, kognitif dan sosial kanak-kanak. Melalui penceritaan ini, kanak-kanak dapat membina imajinasi, memahami nilai moral serta meningkatkan daya tumpuan. Dalam pembentangan ini, cerita tikus bandar dan tikus kampung akan digunakan sebagai bahan penceritaan kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Pemilihan cerita. Cerita yang saya pilih adalah Tikus Bandar dan Tikus Kampung, sebuah cerita rakyat Melayu dalam masyarakat Melayu. Kisah ini mengisahkan dua tikus yang tinggal di tempat yang berbeza dan mengadakan perjalanan yang menarik. Sebab memilih buku cerita ini adalah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak kerana ia telah menggunakan bahasa yang mudah difahami dan jalan cerita yang ringkas dan juga mengadakan nilai moral dan juga sifat interaktif cerita. Strategi penyesuaian penceritaan. Yang pertama, penggunaan intonasi dan ekspresi. Kedua, menggunakan nada suara yang berbeza untuk setiap watak. Ketiga, menggunakan ekspresi muka dan gerakan tangan bagi menarik perhatian kanak-kanak. Keempat, penggunaan bahan teknologi. Kelima, menyediakan gambar dan interaksi yang berwarna-warni. Keenam, menyediakan slide PowerPoint yang menarik dengan animasi sederhana. Ketujuh, interaksi dengan kanak-kanak. 8. Menggalakkan kanak-kanak meniru suara watak, bertanya soalan seperti apa yang tikus akan dilakukan seterusnya, dan 9 adalah membiarkan mereka mengakhirkan cerita. Antara interaksi dalam penceritaan ialah meniru suara watak, soal jawab sepanjang cerita. Aktiviti susulan. Mewarnakan watak cerita. Memberi kanak-kanak gambar tikus kampung dan tikus bandar untuk diwarnakan. Kedua, melakon semula cerita untuk membahagikan waktu kepada kanak-kanak untuk dimainkan, dan akhir sekali adalah membuat cerita sendiri. Membimbing kanak-kanak mencipta pengakhiran alternatif untuk cerita tersebut. Faedah penceritaan. Meningkatkan kemahiran pendengaran dan juga pemahaman. Boleh meningkatkan imajinasi dan kreativiti terhadap kanak-kanak. Cabaran dan penyelesaian. Kanak-kanak yang hilang fokus. Cikgu boleh menggunakan suara, aksi atau alat bantu yang menarik. Kedua, memastikan cerita tidak terlalu panjang. Ketiga, perbezaan tahap pemahaman. Keempat, menyesuaikan gaya penceritaan mengikut kebolehan mereka. Kelima, memberi peluang kepada semua kanak-kanak untuk terlibat. Kesimpulan. Penceritaan tikus bandar dan tikus kampung bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membantu perkembangan bahasa, sosial dan pemikiran kritis kanak-kanak. Dengan menggunakan teknik yang sesuai, penceritaan boleh menjadi pengalaman yang berkesan dan interaktif bagi kanak-kanak. Itu saja pada hari ini. Mari kita tengok cerita tikus kampung dan tikus bandar. Hai kanak-kanak, saya Cikgu Joey. Hari ini Cikgu akan bercerita tentang cerita tikus bandar dengan tikus kampung. Jom kita mula. Watak-watak yang terdapat di cerita ini ialah tikus bandar dengan tikus kampung. Tikus bandar dengan tikus kampung. Pada suatu hari, terdapat seekor tikus bandar yang tinggal di bandar. Tikus bandar sedang mengemas rumah. Tikus bandar terjumpa gambar bersama sahabat iaitu tikus kampung. Jadi dia pun membuat keputusan untuk ke kampung melawat sahabat.
Sudah lama tidak jumpa sahabat saya. Baiklah, saya akan bertolak ke kampung nanti. Dalam perjalanan, tikus bandar merugut. Tempat sini berbau busuk. Terdapat haiwan ternak dan jalan pun rosak. Saya tidak suka tempat ini. Saya akan berjumpa dengan kawan saya nanti. Apabila sampai rumah tikus kampung sangat gembira dan menjemput tikus bandar masuk rumahnya. Tikus kampung menghidangkan pelbagai makanan yang ditanam di belakang rumahnya. Mereka berbuat dengan gembira. Tetapi, makanan ini sahaja. Makanan ini tidak lazat. Saya tidak suka. Tikus kampung berasa kecewa dan bawa tikus bandar berjalan di kawasan kampung. Mereka berjalan sambil berbual. Datanglah ke bandar saya. Di sana terdapat makanan yang lazat dan bersih. Tikus kampung tidak pernah ke bandar, jadi dia pun setuju cadangan sahabat. Baiklah, kita bertolak esok. Pada hari kedua, mereka mengemas barang dan mula bertolak. Apabila sampai ke bandar, wah, bangunan ini sangat tinggi. Kereta cantik dan terdapat makanan yang sedap. Wanginya. Tiba-tiba, sebuah kereta lalu ke arah tikus kampung. Tikus kampung melari untuk menyelamatkan diri. Tikus kampung hampir dilanggar oleh kereta. Nasib baik saya lari dengan cepat. Saya tidak suka kereta. Dia bising. Akhirnya, mereka telah selamat sampai ke rumah bandar. Tikus bandar berasa lapar dan membawa tikus kampung ke meja makan untuk makan. Saya lapar lah. Jom kita pergi makan. Makanan sini sangat sedap. Meja makan terdapat pelbagai makanan yang lazat seperti daging, keju dan sebagainya. Mereka makan dengan gembira. Tiba-tiba, tikus bandar terdengar suara yang kuat. Cepat, lari cepat! Mereka pun lari untuk menyelamatkan diri. Pergi dari sini, nanti aku pukul tikus semua ini. Tuan rumah berkata. Apa terjadi? Kenapa nak lari? Maafkan saya atas kejadian ini. Saya pun tidak tahu macam mana nak jelaskan. Jika kita tidak lari, kita akan mati. Biarkan dia. Jom kita pergi ke tempat lain untuk makan. Terima kasih. Biar saya pulang ke kampung. Walaupun makanan saya tidak lazat, tetapi saya hidup dengan aman dan selamat. Mereka pun pulang ke rumah. Tikus kampung pun mengemas barang dan mengucapkan selamat lalu memulangkan ke kampung. Selamat tinggal sahabatku. Bye. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita ini ialah kita mestilah bersyukur dengan apa yang ada terhadap kita. Itu sahaja pada hari ini. Adik-adik seronok tak cerita ini? Cikgu sangat gembira dapat bercerita kepada adik-adik. Kita jumpa lagi.